Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Kita berjumpa hari Minggu ini untuk minggu kedua PDPR. Dan kita sebenarnya nak masuk tajuk kepada bab 5, iaitu kita nak belajar tentang penubuhan Malaysia. Macam mana Malaysia kita ni ditubuhkan. So tanpa buang masa, kita akan present now your entire screen. And then share. Ni kita nak lihat tajuk yang ini. Alright. Jadi kita nak lihat tajuk kita kepada tentang penubuhan Malaysia atau pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia secara mudahnya untuk kamu tengok kat sini ialah gabungan beberapa buah entiti ataupun negara, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Sepatutnya Brunei masuk, tapi Brunei telah keluar lah. So yang pertama untuk penubuhan Malaysia yang kamu kena tahu ialah siapa yang menubuh atau yang menyatakan idea untuk tubuhkan Malaysia ni. Idea ni ditubuhkan atau idea ni dicetuskan oleh siapa? Idea ni dicetuskan oleh British. Tujuan dia untuk apa ni? Yang ni. Dia nak menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British. Ni yang jelas kita letak 85. Masuk pun juga. Jadi idea Malaysia ni tujuan untuk menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Dan sebelum ni pernah ada satu idea, iaitu menubuhkan Melayu Raya. Melayu Raya maksudnya apa? Bukan hari raya. Melayu Raya ni maksudnya ialah nak menyatukan seluruh wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah ni, iaitu apa? Ni Indonesia bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu serta Sarawak Sabah, dipanggil Melayu Raya itu dulu, tapi tak berjaya sebab berlakunya penjajahan tentera Jepun. Jadi penubuhan Malaysia ni antaranya dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ni ialah Perdana Menteri kita yang pertama yang mencadangkan penubuhan Malaysia, iaitu Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Tapi malangnya daripada 5 entiti ni yang kekal hanya 4. Sebab Brunei tak jadi masuk, dan akhir sekali Singapura pun keluar, tinggal 3. Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Itu simple lah untuk punya pengenalan. Kemudian kita lihat kepada perkembangan idea tentang pembentukan Malaysia. Yang pertama dicetuskan oleh pegawai British, Lord Brassey. Dia mencadangkan supaya penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan Negeri Selat menjadi tanah jajahan yang besar. Tujuan dia untuk memudahkan urusan pentadbiran dan juga memudahkan urusan pengambilan ekonomi. Lepas tu cadangan kedua, Sir Malcolm McDonald. Dia mencadangkan menggabungkan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Menggabungkan tanah jajahan British di Asia Tenggara membentuk entiti politik ekonomi. Dan dia telah berbincang dengan Datuk On Jaafar, Muhammad Saleh ni, Sir Malcolm McDonald ni, McD, nama dia McDonald bukan McD. Dia telah berbincang dengan Datuk On Jaafar sebagai pemimpin UMNO untuk menggabungkan dia nak menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo, tapi tak berjaya lah. Dan ada cadangan baru lagi, Sir Gerard Templer. Dia menggabungkan wilayah tujuannya untuk keselamatan. Buat apa? Masa tahun 1992 ialah zaman ancaman komunis. Jadi bila segala 3 entiti ni, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura digabungkan dan juga Brunei, maka boleh bersatu untuk menentang pengaruh komunis. Dan 1960, Sir Geoffrey Troy dia mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Biasalah orang putih, dia kalau nak suruh gabung ni mestilah ada kepentingan kepada dia, iaitu dari segi ekonomi, dari segi cukai lah, segi cara dia untuk mengaut hasil negara kita. Dan juga ada cadangan idea pada penduduk tempatan untuk menggabungkan negara-negara atau institusi di alam Melayu ni, iaitu melalui majalah Al-Imam. Ni awal lagi, 1906, menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan. Ini dululah.
Tapi ini tak saya jelas Kemudian konsep Melayu Raya ni cikgu terangkan tadi tu, diperjuangkan oleh Ibrahim Haji Yaakob, Harun Abdul Rashid, Ahmad Bustamam dan Ishak Haji Muhammad, dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Semua tokoh ni kamu dah belajar masa bab 1, bab 2, bab 2 dan bab 3. Masa tingkatan 4 saya rasa. Tingkatan 5 ada sikit. Mereka ni ialah pemimpin yang nak memerdekakan tanah Melayu daripada British. Tapi dengan cara tidak mahu berunding dengan British. Mereka nak terus merdeka. Jadi secara ringkasnya kat sini, pemimpin-pemimpin ni dia tak nak merdeka secara berunding, dia nak merdeka secara kasar, nak terus merdeka. Dia tak nak ada pengaruh British langsung dalam tanah Melayu. Jadi ini pemimpinnya. Jadi dia telah memperjuangkan konsep Melayu Raya, iaitu menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Idea ni walaupun gagal apabila Indonesia dia merdeka dahulu, dia tak melibatkan kita pun pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Idea ni gagal Kalau tidak sekarang kita bergabung. Mungkin nama Nazatul bukan Nur Akilah lagi, Sri Dewi Nur Akilah. Dia jauh-jauh sikit. Sofia mungkin Dewi Saputra Sofia. Dia jauh sikit lah. Sebab apa? Sebab Indonesia dan Malaysia bergabung. Itu contohnya lah, tapi tak berlaku. Kemudian 1955 Tengku Abdul Rahman daripada Persidangan UMNO mencadangkan penggabungan Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei, Malaysia, dan juga Datuk Mustafa Harun ada cadangan untuk menggabungkan Sabah ke dalam Persatuan Tanah Melayu. Dan 1960 Tengku Abdul Rahman menyatakan kepada Lord Perth untuk beliau berminat bergabungkan dengan Persatuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura. Jadi kesimpulannya daripada semua pendapat tokoh-tokoh ni, apa yang kamu kena faham ialah bila bergabung, sesuatu negara tu akan jadi lebih kuat, ekonomi akan lebih kuat, dan sistem pertahanan lebih baik, pembangunan sosial akan lebih maju. Ulang sekali lagi bila sesuatu negara tu bergabung, negara tu akan jadi kuat, ekonomi dia akan bertambah maju. Dari segi sosial, pembangunan sosial macam pendidikan, kemudahan awam, hospital, apa semua, bangunan semua akan bertambah lebih bagus. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, bila bergabung ni boleh menghalang pengaruh komunis. Sebab masa tahun 1950-an ni, daripada tahun 1950-an ni sampai 1960 ni, dalam masa 10 tahun ni, masa tu komunis sangat mengancam negara kita. Bila bergabung ni kita boleh bersatu padu, setiap negara ni bersatu padu segi tenteraan untuk menentang komunis. Baik, jadi ini rasional. Kita tengok tajuk seterusnya. Rasional ni maksudnya ialah kenapa Malaysia ni mesti bergabung. Ni yang pertama. Kurang besar 95. Rasionalnya ialah untuk mengelakkan ancaman komunis. Ini cikgu cakap tadi. Bila tiga entiti negara bergabung, Persatuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei bergabung, kita boleh bersatu padu menentang komunis. Kamu sedia maklum, dah belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3. Komunis ni sangat kejam, telah menyebabkan kesengsaraan, sebab kematian oleh rakyat negara kita. Jadi bila 3 negara ni, 4 negara bergabung, kita boleh menghalang komunis. Kita maksud bidang keselamatan kita akan selamat, dan pertahanan kita bagi membendung ancaman komunis. Yang sebab yang kedua, rasional kedua ialah untuk seimbangkan komposisi penduduk. Sebab apa? Menurut cadangan awal, Singapura sahaja yang bergabung dengan Persatuan Tanah Melayu. Ini tak boleh. Sebab apa? Tak seimbang. Sebab apa tak seimbang? Sebab orang Melayu dan orang Cina, dia punya bilangan pendudukan dia akan sama. Jadi sebab itulah Tunku Abdul Rahman dia masukkan Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menyeimbangkan komposisi antara kaum. Apa maksud keseimbangan komposisi kaum ni? Untuk makluman kamu, penduduk awal di kawasan alam Melayu ni orang Melayu. Kemudian datang orang Cina India untuk aktiviti biji timah dan juga ladang getah.
Jadi kalau hanya bergabung dua negara saja, iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan juga Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura, bilangan orang Melayu akan sedikit. So itu akan menyebabkan orang Melayu mungkin akan menentang. Sebab apa menentang? Sebab dia adalah penduduk asal negara ini tapi dia bukan majoriti. Jadi itu sebab dia dimasukkan Sarawak dan juga Sabah dan juga Brunei lah untuk seimbangkan komposisi kaum. Itu sebab dia, nasional dia. Okey, seterusnya ialah mencepat kemerdekaan. Okey, Persekutuan Tanah Melayu dah merdeka pada 1957. Tapi Sabah dan Sarawak masa tu belum merdeka. Okey, jadi bila Sabah Sarawak ni masuk dekat Malaysia, dia akan automatik merdeka lebih cepat. Sebab masa ni Sarawak dan Sabah masih lagi di bawah pengaruh British. Maksudnya masih bawah tanah jajahan lah. Okey. Yang seterusnya pembangunan wilayah. Bila bergabung ni tiga ni, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, satu negara tu cikgu cakap tadi, bila bergabung dari segi pembangunan sosio-ekonomi akan lebih cepat, lebih banyak akan berlaku kemajuan. Sebab apa? Segala kekayaan, segala hasil ekonomi, segala kestabilan politik tu akan digabungkan dan dia jadi lebih cepat. Okey. Jadi kesimpulan untuk subtopik 5.2 ni, penduduk tempatan turut memain peranan dalam usaha menyatu padukan negara. Jadi ini membuktikan pemimpin dan rakyatnya fikiran yang jauh untuk merancang masa depan yang baik. Untuk Malaysia juga dapat mengekang aliansi komunis. Jadi kesimpulannya untuk subtopik ni, penggabungan Malaysia ni tujuannya untuk kita bersatu lebih kuat, ekonomi dari segi politik kita stabil, ekonomi kita kuat, pembangunan sosial kita akan lebih maju. Dan dia juga untuk menyatu padukan negara kita hingga sekarang ni. Jadi itu untuk subtopik yang pertama. Okey, ada soalan tak untuk subtopik ni? Rasional pertumbuhan Malaysia. Soalan? Soalan tak? Tak ada Boleh Okey, kalau tak ada kita teruskan. Tak ada. Okey, terima kasih. Kalau tak ada, kita teruskan kepada 5.3 iaitu reaksi tempatan. Okey, jadi bila nak macam kamu lah dengan cakap we start bulan depan sekolah Kota Paluh dengan sekolah Paluh bergabung. Mana boleh jadi ni, aku tak puas hati dengan budak sekolah Paluh. Macam kau terkejut kan tiba-tiba. Jadi itulah yang berlaku kepada negara kita ni. Sebab apa? Ada reaksi. Bila berlaku satu peristiwa ada dua reaksi. Satu reaksi setuju, satu lagi reaksi tidak setuju. Okey. So reaksi awal terhadap pertumbuhan Malaysia dari segi dua aspek. Yang pertama daripada rakyat yang nak bergabung tu sendiri, Tanah Melayu, Sarawak, Singapura, Brunei, dan juga reaksi pada negara jiran Indonesia, Filipina, Thailand. Okey, jom kita tengok. Let's check it out. Okey, reaksi yang pertama ialah reaksi tempatan pada rakyat Tanah Melayu. Apa yang terjadi pada rakyat Tanah Melayu, dia setuju atau tak? Okey, kalau kamu tengok sini, rakyat Tanah Melayu menyambut baik cadangan pertumbuhan ni. Sebab apa? Mereka secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan ini. Walaupun ada sedikitlah wujud perbezaan pendapat, tapi mereka secara majoritinya bersetuju, orang rakyat Tanah Melayu ni, untuk inilah bergabung. Okey, kita tengok Sarawak pula. Sarawak ada 3 golongan. Yang pertama menyokong, iaitu geng Parti Berjasa oleh Datuk Partinggi. Okey. Yang kedua menentang, iaitu Parti SUP, bukan sup ayam, sup daging tu SUP, SUPP. SUP ni dipimpin oleh Ong Ki Hui dan Snap. Okey, dia menentang lah. Dan yang ketiga ialah menentang dan menyokong. Maksudnya apa? Mereka ni sebenarnya dia menentang cadangan untuk Malaysia, kemudian menyokong. Sebab apa menyokong? Sebab dia nak merdeka dulu, baru dia menyertai Malaysia. Apa sebabnya mereka ni menentang pembentukan Malaysia? Pada pendapat kamu, agak-agak apa sebabnya? Okey, soalannya, kenapa sebahagian rakyat Sarawak ada menentang, ada menyokong? Parti, bukan rakyat lah, parti dia mewakili rakyat Sarawak lah. Okay, apa sebabnya? Apa sebabnya sebahagian rakyat Sarawak menentang pembentukan Malaysia? Sebab respon sikit. Apa sebabnya?
Kenapa rakyat Sarawak menentang pembentukan Malaysia? Apa sebabnya? No. Tak siapa nak cuba? Nazrul. Dah kat mic tu. Kerana mereka tak nak apa? Tak nak ditindas. Betul. Okey, terima kasih Nazatul. Okey, jadi kenapa rakyat Sarawak ni dia ada menentang pembentukan Malaysia? Kerana dia tak nak dia akan ditindas atau ditipu lagi. Sebelum ni kalau kamu ingat balik, Sarawak mula-mula diperintah oleh pemimpin tempatan, orang-orang Dayak semualah, orang Bajau. Kemudian datang James Brooke telah menjajah negara mereka. Okay, lepas tu James Brooke cakap, aku akan serahkan negara ni kepada engkau. Tiba-tiba James Brooke tipu, dia serahkan Sarawak kepada British. Jadi sebab itulah kenapa Sarawak menentang, kerana dia takut ditipu lagi, sebab takut dijajah lah. Okey, itu untuk Sarawak. Okey, kemudian seterusnya untuk Sabah. Sabah secara dasarnya ada dua saja. Satu menyokong, iaitu antaranya Parti Ungkup USNO, Pasuk Memobun semua, SCA lah, boleh tengok sendiri. Dan ada yang menentang. Kenapa yang menentang ni? Kerana mereka nak merdeka dulu, barulah dia menyertai gagas pertubuhan Malaysia. Sebab apa dia nak merdeka dulu? Sebab dia takut dia tipu lah, sama yang berlaku dengan Sarawak. Okey, kebanyakan penduduk Sabah kat tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Mereka mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri kegiatan politik di Singapura, Sabah, Sarawak semua itulah. Okey, jadi maksudnya kat sini orang Sabah dia menentang sebab dia tak biasa, dia tak kenal lagi macam mana tanah Melayu, takut orang tanah Melayu tipu. Tapi sebenarnya mereka ni akhirnya bersetuju. Okey. Jadi kenapa, kalau kamu lihat, kenapa parti-parti politik yang menentang dan menyokong? Sebab parti-parti politik lah yang menjadi wakil kepada rakyat untuk apa? Untuk menyuarakan pendapat rakyat. Sebab itu parti-parti politik yang memberikan respon. Okey, dah 25 minit lagi. Sebab ni lagi setengah jam kamu nak buat kerja ni, buku hot tips ni. Buku hot tips. Buku hot tips kita nak tengok kepada latihannya. Tingkatan 5. Ni kita guna rujuk ni juga. Nanti kamu nak buat latihan ni. Okey, betul. Ada ni. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada sini kita nak lihat, tadi kamu dah tengok reaksi Sabah, reaksi Sarawak, yang kita lihat reaksi Singapura pula. Singapura pun ada dua saja, satu menyokong iaitu parti PAP di pimpinan Lee Kuan Yew. Sebab apa? Sebab apa dia menyokong? Sebab dia menganggap gabungan ini satu usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Parti menyokong kerana dia pembentukan dah boleh membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Maksudnya parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew ni menyokong penubuhan Malaysia kerana akan memajukan ekonomi mereka lah, ekonomi Singapura. Okay, yang menentang pula ialah Parti Rakyat Singapura. Kenapa dia menentang? Kerana menganggap ini ialah satu bentuk penjajahan baru. Dia sama macam Sabah Sarawak tadi. Dia tak nak kena jajah lagi. Okay, dia mencadangkan agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura. Maksudnya dia minta pandangan rakyat dulu. Okay, apa kata rakyat buat undi, nak setuju nak masuk ke tak masuk, barulah boleh sertai Malaysia. Okay, Brunei pula pun dua reaksi. Menyokong Sultan Brunei sini sokong Sultan Omar Ali Saifuddin. Dia nak masuk Malaysia, memang dia nak masuk. Tapi dia nak capai kemerdekaan terlebih dahulu. Tetapi dekat Brunei, Parti Rakyat Brunei menentang, dipimpin oleh AM Azhari. Kerana apa? Kerana dia nak gabungkan antara negara-negara dalam Pulau Borneo, iaitu Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan Utara saja. Maksudnya geng-geng ni je dah pulau. Sebab AM Azhari ni dia cakap Malaysia ni ialah satu bentuk penjajahan baru untuk British. Okay.
penjajahan baru British supaya kekal menguasai ekonomi. Okay. Dan akhir dia juga risau Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaannya. Betul. Sebenarnya untuk kamu, Brunei ialah sebuah negara yang sangat kaya. Sebab apa kaya? Punya hasil minyak petroleum yang banyak. Jadi kalau Brunei menyertai Malaysia, hasil tu akan dikongsi dengan negara-negara lain. Maksudnya Brunei macam kedekut sikit lah maksudnya kat sini. Okay. Baik. Dan kita lihat pula reaksi negara jiran iaitu Indonesia, Filipina, Thailand. Okey, pada peringkat awal pembentukan Malaysia, Indonesia tidak menentang. Okey, peringkat awal dia tak menentang. Okey, Filipina pula iaitu Presiden Macapagal menentang kerana dia menuntut wilayah Sabah. Okey, kenapa Filipina menuntut wilayah Sabah? Untuk makluman kamu, semasa zaman Melaka dulu, zaman kerajaan Melaka 1500-1600 tahun dahulu, Sabah ni adalah di bawah kuasa kerajaan Sulu. Sulu tu berasal daripada mana? Daripada Filipina. Tapi Sabah ni sebenarnya untuk makluman kamu dah dipajakkan atau dijual kepada British oleh kerajaan Sulu. Tapi macam biasalah, Filipina ni tuntut balik. Okey. Dan Thailand pula, dia tak ada masalah. Dia menerima idea pembentukan Malaysia. Sebab apa? Thailand ni dia tak ada kepentingan dekat negara kita. Kecuali negeri-negeri utara tu pun, kalau kamu ingat balik, Thailand dah serahkan kepada British semasa pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi secara ringkasnya, pembentukan negara Malaysia ni mendapat penentangan dan juga mendapat sokongan. Penentangan daripada Indonesia dan juga Filipina. Penentangan daripada Filipina dan sokongan daripada Thailand dan Indonesia. Tapi sebenarnya Indonesia menentang. Daripada banyak-banyak 3 negara ni, yang paling menentang pembentukan Malaysia ialah Indonesia. Dia mula-mula tak menentang, tapi lepas tu dia melawan. Mula dia setuju, lepas tu dia tak setuju. Okey. Jadi ini langkah pembentukan Malaysia. Okey, mula-mula Tunku Abdul Rahman buat lawatan ke Sarawak. Dia bertemu dengan pemimpin tempatan. Dia terangkanlah kita sebenarnya nak buat benda baik. Okey. Kemudian mereka jumpa dengan pemimpin, mengatur lawatan pemimpin Sabah Sarawak ke Tanah Melayu. Tujuannya untuk berunding dan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Dia nak tahulah kebaikan dia. Lepas tu ada rombongan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ke Sarawak Sabah. Okey, tujuan dia untuk menerangkan tentang gambar inilah rancangan penyatuan Malaysia ni. Okey, lepas tu ada penubuhan jawatan kuasa ni lah, kuasa Setiaukawan Malaysia JSKM. Tujuan dia untuk meyakinkan Sabah Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. Menyediakan ruang perbincangan, maksudnya nak berbincang lah. Okay, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia, menyebarkan maklumat berkaitan Malaysia. Atau semudahnya, jawatan kuasa ni tujuan dia untuk menerangkan kepada rakyat Sabah Sarawak kepentingan perubahan Malaysia ni, supaya mereka boleh merdeka lebih cepat, supaya mereka boleh mendapat kemajuan yang lebih cepat. Itu tujuan dia. Seulang sekali lagi, tujuan jawatan kuasa ni ialah supaya meyakinkan penduduk Sabah Sarawak supaya mereka boleh merdeka lebih cepat dan mereka lebih maju lebih cepat. Mereka bergabung. Itulah tujuan dia. Kemudian langkah diteruskan dengan referendum Singapura. Singapura tadi buat referendum. Referendum ni apa? Satu proses pengundian. Sama ada nak setuju atau tak setuju terhadap satu isu. Jadi Singapura dia buat referendum, akhirnya keputusan referendum menunjukkan rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung dengan Malaysia seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay. Kemudian berlaku dengan London. Ni pembentukan Malaysia ni dibincangkan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British dan akhirnya bersetuju. Dan ditubuhkan Suruhanjaya Cobalt. Cobalt ni ambil daripada nama Mat Saleh ni, Lord Cobalt. Okay. Apa tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobalt ni? Dia ialah tujuan dia membuat kajian. Okay. Dia membuat kajian tentang pendapat rakyat di Sarawak dan Sabah. Adakah mereka setuju untuk menyertai Malaysia? Dan diserahkan laporan. Jadi laporan dia apa? 2/3 daripada penduduk Sabah Sarawak menyokong untuk Malaysia. Majoriti lah.
Dia mengesyorkan, dia mencadangkan perlembagaan Malaysia, iaitu 97 dia mengesyorkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang sebelum ni dah merdeka 97, dijadikan asas perlembagaan Malaysia yang baru. Dia mencadangkan sebab Sarawak dan Sabah ni setuju nak masuk Malaysia, dia ada kuasa autonomi. Kuasa autonomi maksudnya Sabah Sarawak ni ada kuasa khas lah dalam bidang tertentu. Sebab apa? Dia ni special. Sebab dia kita jemput masuk. Jadi bila sebenarnya Tanah Melayu ni jemput Sabah Sarawak masuk, maksudnya kita bagi dia keistimewaan lah kat situ. Okay, jadi itu ialah tentang proses pembentukan Malaysia. Adanya JAK ni, kamu boleh baca sendirilah. Okay. Tapi yang penting kamu tahu flow dia pembentukan Malaysia. Ada reaksi daripada negara luar, ada reaksi daripada negara dalam, negara luar negara, reaksi daripada negara dalam sendiri. Okey, setakat ni ada soalan tak untuk proses pembentukan Malaysia? Ada soalan? Okey, Kak Mike? Tak ada jelas ni cikgu harap kamu jelas. Pembentukan Malaysia ada yang setuju, ada yang terima. Okay, dan tujuan pembentukan Malaysia ni tujuannya tak lain tak bukan untuk kuatkan negara dari segi politik, untuk tingkatkan ekonomi negara semua ni, dan juga untuk kemajuan sosial lah. Okay. Dan pembentukan Malaysia tu telah menyebabkan timbulnya Suruhanjaya Kobol. Kobol tu maksudnya dia nak tanya pendapat rakyat Singapura, Sarawak dan Sabah. Adakah tiga negara ni bersetuju nak masuk Malaysia? Itu tujuan penubuhan Suruhanjaya Kobol. Okay. Baik, kalau tak ada, kalau kita buka buku hot tips ni, okay, muka surat 74. Surat hot tips 74. Okay. Okey, dekat sini dia ada soalan struktur, okey, tentang Suruhanjaya Kobol, surat 74. Boleh tengok. Okey, soalan 5A, nyamakan dua ahli Suruhanjaya Kobol. Ini tak payahlah tunjukkan, dah tahulah. Ni. Boleh namakan ahli. 2B, jelaskan hasil laporan. Hasil laporan dah ada kat sini dah. Mana hasil laporan Suruhanjaya Kobol? Sini. Ni laporan 3 ni. Boleh cari Kemudian 5C, apakah peranan Suruhanjaya Kobol? Okey, apa peranan ni? Kat sini. Peranan Suruhanjaya Kobol ni hasil laporan kan? Peranan dia sini. Melawat 35 pusat lawatan. Okey, Suruhanjaya Kobol. Itu peranan dia. Dan apa lagi peranan dia? Cari sendiri lah. Ada situ. Okey, jadi soalan 74 cikgu nak kamu buat soalan struktur dia, soalan 5. Kemudian soalan objektif dia. Soalan objektif kan? Ada. Soalan objektif dia ialah muka surat 75. Yang tu. Boleh buat lah. So, cikgu nak buat soalan struktur muka surat 74. Okey. Soalan 5 tu. Dan soalan objektif. Objektif senang kan? Soalan surat 75. Okey. Lepas tu kita tengok soalan esei pula. Esei ada tak? Soalan esei surat 73. Soalan 1. Soalan 1 surat 73 boleh. Okey. Soalan isi muka surat 73. Ni. 73 ni. Okey. 73 soalan 1. Soalan 1 tu kalau kamu tengok soalan 1A tu soalan fakta, betul kan? Misalkan idea perkara tempatan, tak payahlah. Tapi soalan 1B, soalan kebat. Apakah rasional cadangan pembentukan Malaysia? Dia tak kebat pun. Sebab apa? Ada dekat buku kerja ni, A4 teks. Rasional cadangan pembentukan Malaysia. Kat sini kat muka surat
Mana tadi? Sini. Muka surat tu 93. Boleh tengok situ. Kemudian soalan C. Seandainya anda adalah salah seorang pemimpin tempatan, negara wilayah tersebut, adakah anda bersetuju menyertai pembentukan Malaysia? Berikan alasan anda atas pendirian anda. So kerja yang terakhir ialah cikgu nak kamu buat soalan essay ni, soalan 1B, 1B dan 1C. So kerja sekolah kamu ialah soalan essay 1B, 1C, surat 73, soalan struktur, soalan 5, soalan 5A, 5B, 5C dan soalan objektif ke surat 75. Itu sajalah untuk hari ni sebab lagi 20 minit ni masa untuk kamu buat latihan. Ada soalan tak? Soalan? Kerja tu muka surat 73. Hot tips. Soalan 1B, 1C, soalan essay. 1B nasional cadangan tu dan juga soalan C pendapat. Kemudian muka surat 74, soalan 5 tentang Suruhanjaya Cobalt. Dia nak nama ahli 5A, dia naklah hasil laporan dan juga dia nak soalan kehebat, apakah peranan dia. Sebenarnya tak kehebat pun, dalam tu ada, cari sendiri. Dan seterusnya soalan objektif surat 75, soalan 1 hingga 13. Soalan struktur, soalan objektif terus buat dalam buku hot tips. Soalan essay buat dalam buku latihan. Jelas tak? Jelas tak ada soalan Sofia? Sofia Nazatul Yoga Zuraidah, ada soalan? Tak ada boleh faham Tak ada kalau tak ada itu saja. Cikgu ucapkan terima kasih kerana mengikuti PDPR hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari esok. Esok kita nak sambung kepada cabaran selepas pembentukan Malaysia, iaitu ancaman daripada Indonesia. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Boleh siapkan kerja dulu. Jangan lupa hantar gambar, nanti senyap je. Itu saja. Bye bye. Alright, terima kasih. Sama-sama. Alright, bye bye. Terima kasih. Bye bye.